Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada lebih lagi Ustaz Aziz sambung. Sebahagian soalan tu kepada ukhti kita yang tanya. Saya ingat tadi dah sempat apa yang pandangan dia beri tadi. Ialah kita masih lagi berseminar, kerana our seminar is not finished yet. Now we are doing our resolution. Kena tunggu lah. Belum lagi game mula, tak start lagi, loceng pun tak bunyi. You have to wait lah until you finish. Okay. Sekarang berhubung dengan zuhud. Zuhud tadi dah tanya, dan ini saya ingat saya akan fokuskan soalan-soalan yang betul-betul ada kaitan. Ini zuhud nanti kita buat huraikan bila ada masa nanti. Cuma kepada yang hadir pada hari ini, kita ni bukan mari duduk di seminar aja, alhamdulillah. Kita pun ada majlis di masjid juga, mengajar juga. Kenapa tak kempen orang mari masjid? Kempen. Seminar ni berapa kali ya, hadut kempen tak tarik mari masjid. Ni sebahagian yang datang pun datang ke kuliah kita. Bukan kata lebih baik panggil orang mari masjid, panggil dah. Lepas panggil kena tapis. Yang mana betul, yang tak betul. Itu yang sedang kita lakukan. Abdul Qadir Al-Jailani ataupun Al-Jilani, kita tidak pernah menyatakan bahawasanya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, atau orang Melayu sebut Jailani, Jilani, Syekh Abdul Qadir ini sebenarnya sesat. Kita tak kata. Kita menganggap bahawasanya dia insan, orang saleh, sekadar yang apa yang kita tahu, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu'atul Fatawa. Dia orang saleh, dan apa yang kita tahu tentang dia baik-baik. Tetapi kita juga tahu ada cerita tokoh tambah yang lebih-lebih mengenai dia, yang dibuat oleh orang-orang sufi ataupun tasawuf. Kalau saya tadi berulang kali nyebut, saya maksudkan tasawuf ialah dalam erti kata yang macam tadi. Kalau siapa yang terasa, mungkin dia makan cabai, tapi cili. Kalau saya harap siapa yang tak makan cili itu tak payah pedas lah. Kalau dia makan, dia rasa pedas lah. Saya maksudkan itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita anggap dia orang saleh, tetapi dia sama seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Hafiz Al-Zahabi dalam Siyarul A'lamun Nubala, ketika memperkatakan mengenai tokoh-tokoh ini menyebut tentang Al-Ghazali, wal-Ghazaliyu imamun kabir wa ma min syartil alimi alla yukhti. Al-Ghazali imam yang besar, ketika dia memperkatakan tentang kesalahan Al-Ghazali. Tetapi bukan menjadi syarat kepada seorang alim itu untuk dia tidak buat silap. Kita memuji Al-Jilani dengan kesalehannya, tetapi kalau ada beberapa pandangannya yang perlu dinilai, kita kena nilai. Kullu kalamin yu'khadhu wa yutraku illa Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua cakap diterima dan ditolak, melainkan cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita meletakkan bahawasanya mentang-mentang nama je Abdul Qadir Al-Jilani, maka apa yang dia kata semuanya mesti diterima. Itu kita telah menyamatarafkan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menilai ucapan dia Al-Ghazali dan seumpamanya dengan meraca Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian berhubung dengan Syekh, kita pun ada, kata orang yang tanya tadi, kita pun ada syekh, ada lapisan. Syekh ni ada dua. Dalam, kalau kita pergi negeri Arab, kita tengok orang ada jaga tepi jalan, kita panggil syekh juga. Ya syekh, syekh juga. Ulama hadis kata, kalau dalam ilmu jarah wa ta'dil, dia sebut rawi tu sebut syaikhutul mahlu. Itu orang tua ni. Tapi kalau as-syaikh, itu bagus lah. Cuma kita nak tengok tok syekh tarikat kita tu syekh hak mana satu? Syekh hak jaga jalan tu ke? Ataupun syekh hak jaga jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Benar-benar kita terima. Belajar kena ada guru, kita terima. Sekarang pun kalau tuan-tuan boleh ambil akibat, kalau boleh dianggap Ustaz Asri Yusof dan Tul Hai, mereka guru kita. Kita mendengar apa yang mereka. Ini juga satu proses pengajian. Timbul masalah sanad.
Tadi kata bahawasanya ada daripada ni sampai ke tingkat dia. Kita iktiraf sanad, tapi kita nak tanya, bagaimana nak pastikan sanad tu sahih ataupun tidak? Sanad tu masuk rangkaian. Kita ambil daripada tok guru kita. Tok guru kita dia ambil daripada ni, dia ni ambil daripada orang ni ambil daripada orang ni, sampai ke sini Ali. Saya nak tanya, bagaimana you nak pastikan senarai itu tak bohong? Itu ulama hadis pastikan. Nama guru-guru tarekat tak ada dalam senarai kitab jarah ta'dil sehingga kita boleh ambil timbang dia. Fulan bin Fulan dianggap dipercayai. Tak ada. Bahkan kebanyakan mereka tak dipercayai, seperti Ibnu Jahdam tadi, pendusta. Sekarang ini, kalau tajuk ini nak dibincangkan secara emosi, kita kena tutup kedai. Tapi kalau kita nak bincang secara ilmiah, itu neraca dia. Ini sukar kalau tak patutlah. Memang tak patut. Hasan anak harimau pun tarekat dia hukum sesat. Kita akan kata tak patutlah, kesian kat dia lah, nak bini dia nak kata apa nanti. Susah lah. Kita tak bercakap tentang tu. Bila kita bercakap tentang Syiah, saya dah sebut sampai ikuti seminar Syiah, kita tak cerita masalah orang yang tenggelam di yang di gempa bumi tu. Itu semua urusan Allah Ta'ala. Kita bercakap apa yang ada dalam buku dia. Mungkin tak, saya masuk tarekat saya tak pernah dengar pun. Mungkin makam belum sampai. Makam belum sampai. Ini makam besar ni. Semua pangkat jeneral yang buat. Kita bukan kata dengar konon. Semua tuan-tuan, buku, nota kaki, muka surat, rojokan, mereka yang kata, bukan kita yang kata. Saya tak dengar pun. Bukan kita tak dengar, mesti tak ada. Tak apa banyak benda yang dunia ni kita tak dengar, benda tu ada. Jadi kita tengok dulu makam kita di mana. Kalau dah sampai tu, macam-macam kita nampak. Kemudian masalah Apple. Apple ni pun satu masalah. Saya cakap, ini kena mengaji fiqh lah. Dalam fiqh, kalau benda tu kita jumpa, tak tahu tuan dia hanyut, benda tu boleh merosakkan, kita boleh gunakan untuk makan dulu. Kemudian kalau kita jumpa tuan dia, mari tuntut, kita boleh dhaman. Itu ada bab dia. Sekarang okey lah, you kata you nak ganti. Apakah ada dalam pengajian Islam, bila belajar, makan sebiji apple, menikah dengan gantinya menikah dengan anak perempuan? Tak ada. Bayar 50 sen saya cakap. Tak ada. Dia bayar 50. Apa kata kena, kalau hari tu dia kahwin, betul-betul kena, memang butuh sungguh. Apa? Bincang sungguh. Itu satu hal. Kedua, kalau dia betul-betul nak pegang antara Allah, tidakkah dia kena ikut sunnah Rasulullah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cintakan Allah, ikut aku yang Rasulullah. Bukan ikut, ini bukan jampi orang perempuan jampi kat suami ayat ni. Ini ayat untuk ikut Rasulullah. Bila kita kena ikut Rasulullah, Rasulullah suruh tengok pinangan sebelum berkahwin. Kenapa tak tengok? Dia tak tengok. Di mana kebaikannya? Dia tak tengok. Dan itu bukan kaedah. Dan bolehkah kalau bapak dia ni warak, perempuan ni, dia boleh suruh orang kahwin dengan anak dia dalam keadaan demikian, sekalipun kalau sudah hanya lawak cantik? Kedua, ketiga, siapa bagi tahu dengan kerana tu keluarnya berdekat di jalan ni? Siapa bagi tahu? Cerita ini cerita yang terawang-awang dalam buku sufi sebenarnya. Sungai mana bagi tahu? Dah ahli sejarah mengkaji mana tu. Sehingga saya pernah tengok orang sufi, dia konon berubat, konon yang berkata jalan ni masuk dalam tubuh dia. Semua kumpulan tu percaya berkata jalan ni masuk orang berkata jalan ni. Tapi sebelum nak berubat, dia kata berkata jalan ni, kata sebelum berubat dia nak minum air kelapa dulu. Saya kata pasal apa? Dia kata memang Abdul Qadir Jalani ni suka minum air kelapa. Saya kata, kau ingat Abdul Qadir Jalani orang Langkawi ya? Ini orang Baghdad. Baghdad. Ini semua kekarutan ini masuk dalam fikiran kita dan yang bukan-bukan. Masuk pada masalah tasawuf.
Tak, walaupun kita gurau betul, tapi you kena ingat fakta. Bila kita nak kritik satu benda, nak buat, ini di mana cerita ni? Ini bukan journey belakang rumah kita ni. Kemudian andai yang bukan-bukan, kadang-kadang para wali tu penuhnya sampai jadi begini, boleh nampak apa yang adalah hati orang syekh. Dalam hadis yang sahabat daripada Nabi SAW, diriwayatkan oleh Bukhari dan selainnya, Imam Ahmad bin Amr bin As, bahwasanya orang datang kepada Nabi menyelesaikan masalah mereka. Nabi kata, innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dukum alhanu bil qawli min ba'd faqata'tu lahu haqqa akhihi nahwa ma sami', faman qata'tu lahu haqqa akhihi fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Kamu datang menyelesaikan perselisihan kamu denganku, sebahagian kamu lebih fasih daripada sebahagian yang lain, lalu aku berikan kepada dia apa yang menjadi hak saudara dia, kerana dia cakap pandai. Ketahuilah sesungguhnya siapa yang aku berikan kepada dia apa yang bukan hak dia, sesungguhnya aku telah berikan kepadanya potongan daripada api neraka. Nabi tak pernah kata, mari kau jangan nak bohong, aku nampak hati kau. No. Mari baru Tok Syekh tarekat semua boleh tahu. Rasulullah SAW mati diracun oleh wanita Yahudi. Kena racunnya. Apakah Tok Syekh tarekat lebih hebat daripada tu? Sehingga semua yang ada ini tahu zahir, batin, ghaib semua. Ini tidak ada melainkan sifat-sifat Imam Syiah yang disebut dalam Usulul Kafi. Ini sebenarnya itu kita kata kena ada asas pengajian Islam yang jelas. Soalan yang akhir tentang berhubung macam mana dengan buku-buku tasawuf. Sukatan di sekolah ada tasawuf. Kita kata kalau tasawuf tu maksud menyucikan diri, ikhlas, bersikap jujur, itu tasawuf akhlak. Kita terima. Kita cerita yang ni yang kita cerita sekarang ni. Yang ni yang sedang kita perkatakan. Bukan kita berkatakan tentang you nak bersihkan diri, nak namakan tasawuf, tapi petikannya semua Quran dan hadis, namakanlah apa pun, tak ada masalah. Tapi bila ada unsur-unsur yang kita ceritakan tadi, ini jadi. Kenapa tak cerita kebaikan tarekat? Kita dah sebut kalau you tak ada benda ni, bukan yang kita maksudkan. Tapi kebanyakannya ada. Suka nak temu tak ada. Kalau siapa kata dia dah masuk tak ada, macam saya kata tadi, makam belum sampai. Terima kasih kepada Dr. Asri. Jadi nampaknya kita dah dapat satu garis jelas dalam forum kita pada petang ini, iaitu untuk menyiasat apa yang dibincangkan oleh ahli kaedah adalah untuk menyiasat kebincangan yang berlaku. Jadi izinkan saya membaca soalan ini terlebih dahulu sebab ini melibatkan tarjih hadis ya. Soalan daripada saya kira muslimah ni ya. Saya diberitahu oleh sufi syekh saya, sebab ini adalah orang yang mengaku terlibat sendiri dengan kumpulan sufi. Saya diberitahu oleh sufi syekh saya bahawa Nabi SAW selepas tiap-tiap kali salat subuh akan bertanya kepada para sahabat siapa telah bermimpi semalam, maka beritahu aku akan tafsirkan, kata Nabi. Jadi persoalan yang dikemukakan oleh muslimah kita ini, apakah hadis ini sahih? Satu. Yang kedua, mengikutnya pengalamannya selama telah menyertai kumpulan tasawuf ini, dia telah juga dihantui oleh mimpi-mimpi dan akhirnya dia nak minta keluar. Jadi bagaimanakah dengan keadaan ini? Jadi minta ahli panel kupaskan masalah ini. Silakan. Terima kasih pengurusi saudara yang bertanya. Berkenaan dengan hadis itu memang sahih, dalam Bukhari pun ada. Tapi tidaklah kata tiap-tiap pagi, mesti tiap-tiap pagi sepanjang hayatnya, tidak begitu. Tetapi kerap kali juga Nabi SAW bertanya. Dan ini hadis itu sahih. Jawapannya sekadar itu saja, tak ada kena-menanya dengan tasawuf atau tak ada kena-mena. Yang keduanya, masalah dihantui. Ini sebenarnya salah satu ciri bagi saya, pengalaman yang kita tengok, ajaran-ajaran yang mempunyai unsur salah, mempunyai unsur sesat, memang dia ada. Apabila kita cuba nak meninggalkannya, dia akan ganggu. Memang ada. Itu bahkan satu tanda. Kalau begitu, cubalah dengan apa cara sekalipun, dengan banyak berzikir, mengikut yang maksud daripada Nabi SAW. Baca Al-Quran banyak-banyak, itulah sebaik-baik zikir. InsyaAllah kita dapat menghindari daripada gangguan-gangguan itu. Mungkin kalau tidak cepat pun, lambat banget dia akan hilang juga.
Jadi itu jawapannya. Dan ini adalah satu ciri. Mada af'alu bika idza la'abaka syaitan. Apa aku nak buat jika syaitan yang mempersendakan kau? Artinya sebahagian daripada mimpi sahabat, sedangkan mereka sahabat, ialah mainan syaitan. Sebahagiannya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad membahaskan masalah ini yang seperti saya sebut 3 perkara. Ada mimpi yang sebenarnya datang daripada gangguan syaitan. Syaitan main-main kita. Satu, yang kedua ialah mimpi yang kerana kita berurusan pada siang hari lalu terbawa-bawa dalam mimpi. Itu psikologi kita main kita. Yang ketiga ialah memang ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ilham tu mimpi ini daripada Allah Subhanahu tidak pernah dijadikan apa alasan hukum. Tak pernah jadi. Bukan hukum, bukan sumber hukum syarak. Pun kadang-kadang mimpi itu hanya untuk kebaikan sahabat. Kadang-kadang Sayyidina Umar tanya, dia mimpi sekian-sekian, apa dia yang kau tafsirkan wahai Rasulullah? Nabi kata, ad-din, ini adalah agama, kau yang kuat berpegang agama. Rasulullah tafsirkan untuk dia. Kalau ada mimpi sahabat, dalam hadis yang ada mimpi sahabat yang diakui sebagai diambil sebagai hanyalah mimpi berhubung dengan azan, itu saja. Tapi kita tahu yang dikatakan sunnah tu ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqrira. Itu takrir Nabi. Min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Itu takrir Nabi. Nabi akui. Bila Nabi kata betul mimpi ni, okey, kita terima itu sebagai mimpi yang betul. Kalau kita mimpi, siapa nak akui kita? Itu satu hal. Kalau benar kita boleh akui, dia hanya khas untuk kita. Mungkin mimpi itu bagi isyarat, tak payahlah kita pergi ke tempat tu. Kita boleh terima untuk amalan peribadi. Mungkin mimpi itu beri isyarat, tak payahlah kita nak masuk dalam satu-satu perkara tu. Itu bukan hukum syarak. Kita iktiraf yang tu. Mimpi yang seperti itu bukan saja orang Islam, orang kafir juga mimpi benar. Dalam surah Yusuf, tidakkah raja dia mimpi benar? Ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan pengikut dia semua kata adghathul ahlam, ni benda yang karut dan mimpi. Nabi Yusuf bagikan tafsir yang benar. Mimpi itu semua tidak menunjukkan maqam naik. Tak menunjukkan maqam naik. Tapi sendiri naik maqam, kita sendiri rasa mungkin. Tapi itu tidak menunjukkan maqam naik. Kadang-kadang ada orang mimpinya benar. Ada orang Kristian, mungkin mimpi dia benar, Allah bagi pada dia, ini tak ada masalah. Maka itu mimpi tak boleh jadi sumber agama. Di Syria, Tok Syekh Tarikat bila mengajar sini, tanya anak murid dia, apa kau mimpi malam tadi? Ikut macam tu. Dia kata, aku mimpi Allah, ra'aitullah, aku mimpi Allah. Tentu orang ni akan tahu siapa yang baca buku-buku ni. Bila orang tanya, kaifa wajhullah, macam mana muka Allah? Wajhullah tamam misli wajhi syekh. Muka Allah sebiji macam muka Tok Syekh. Tuan-tuan, kita bagi tahu tu dia, Tok Syekh Tarikat punya besar, sesat betul tu. Jangan, ada tafsiran yang lain, hampa tak faham. Itu saja. Kita try macam mana nak justifikasikan benda yang benar-benar ternyata salah. Oleh kerana itu benda ni, mimpi-mimpi ni tuan-tuan. Kawan kita yang tanya berhubungan mimpi tadi, mimpi ni yang macam mana di mimpi tu, syaitan ni pakar. Iblis dia lama pengalaman kerja dalam bidang ni. Kalau dia mimpi awal-awal main tunjuk tanduk hantu seperti yang dipahami oleh orang Melayu dengan gigi yang tajam, tentu awal-awal ini hantu ni. Tapi kalau mimpi pakai jubah, tasbih, tengok cantik, bersinar-sinar, oh dia kata wali main bagi tahu aku. Mula-mula dia tak akan bagi tahu bahawasanya mesti buat salah. Dah. Dia bagi tahu puasa, banyakkan puasa, masya-Allah. Banyakkan zikir, masya-Allah. Banyakkan, lama-lama setapak. Setahun 2 tahun baru dia pelan-pelan gerak. Ada seorang Perak, daripada Perak, wanita. Dia pensan sehingga berapa lama? Kerana dia kuat ibadat, setiap malam dia ibadat, dia mimpi, bukan dia mimpi, dia, macam Ibn Taymiyah kata, dia muncul di hadapan dia secara nyata orang pakai jubah. Kata kuatkan ibadat, setiap malam dia ibadat. Turun kejut lagi, bagi bangun termayang, zikir lagi, sehingga sampai 4 tahun. Dia kata kalau kau dah nak sampai satu peringkat, kau kena tulis nama Allah banyak, bubur dalam semua anggota kau, termasuk dia masukkanlah kemaluan dia. Dan kemudian dia hilang ingatan. Kemudian macam mana sehingga dia seolah dirasuk syaitan.
Sehingga akhirnya ada, alhamdulillah dia sembuh. Bila sembuh, orang tanya dia, dia cerita balik pengalaman. Selama ni dia tak cerita, maksudnya kononnya dia duduk nampak benda ni. Dia rasa makam dia naik. Macam mana orang yang rasa makanan, sebenarnya dia telah tipu oleh syaitan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Di UIA, saya nak tanya Ustaz, saya minta maaf dulu pada orang Islam di sini. Apakah praktis membaca Yasin dan berzikir malam Jumat dengan menyiapkan air di depan mereka itu bahagian daripada tarekat yang kita tidak sadar dan orang ramai berbuat? Kalau itu benar tempias daripada tarekat yang diam-diam memasuki sendi-sendi ibadah kita, kenapa ini dibuat hampir di semua masjid? Saya bertanyakan ini karena saya agak shock. Saya datang dari Jawa. Guru saya selalu kata, orang Jawa ini paling kotor di Islam ya, karena di sana ada wali songo. Tapi ketika saya sampai sini, saya lihat orang ini lagi kotor di Islam. Saya terkejut karena di Jawa itu bermacam-macam unsur tarekat ada. Yang kedua, mungkin pembicara kita lupa bahwa tarekat ini diam-diam masuk melalui jalan lain, itu jalan silat, ya, persilatan. Siapa yang pernah mengikuti silat-silat yang karut, dia akan menjumpai praktis-praktis yang campaign dia akhirnya mengangkat guru dia. Saya 4 tahun lepas pernah melihat satu pada sungai tadi Kedah. Saya ada 3 persoalan yang nak saya kemukakan kepada ahli panel yang boleh saya rasa ahli panel ini memberi pendapat terhadap apa yang saya faham. Yang pertama, kita melihat terlalu banyak ajaran-ajaran tarikat ini yang kita tengok dari pembacaan seperti Naqsyabandiyah, Syaziliyah, Chusti, Mujadidi dan Jilani dan berbagai-bagai lagi ajaran tarikat yang dengan gaya persembahan yang tersendiri, dengan zikir-zikir yang tersendiri. Tapi akhir sekali kalau kita cek balik, semua mereka klaim mereka ini daripada Rasulullah, daripada Sayyidina Jibril kepada Muhammad kepada Abu Bakar, seterusnya kepada syekh-syekh mereka. Jadi yang mana satu yang betul? Ini satu kekeliruan yang kita perlu jelaskan. Yang keduanya saya melihat bahawa seminar tarikat kesufian dan tasawuf ini bukanlah kali pertama diadakan pada hari ini. Seperti mana Dr. Abdul Hayy beritahu tadi, yang tahun 91 yang ke-7 yang diadakan di Kelantan. Dan tahun 97 saya rasa di Badan Kebajikan Islam Selangor ada buat dua tentang tasawuf falsafi dan wahdatul wujud. Dan saya juga ada kesempatan untuk melihat semua kata kerja ini yang dibentang oleh tokoh-tokoh besar yang ada di Malaysia ini. Dan saya membuat kesimpulan bahawa mana-mana ajaran tarikat yang ada konsep Nur Muhammad dan wahdatul wujud semuanya sesat. Saya minta komen daripada ahli panel. Dan yang ketiganya, perkataan tasawuf itu sendiri sebagaimana yang Ustaz Umar Asri Yusof sebut tadi tidak ada dalam hadis. Dan saya melihat kata kerja Dr. Johari Mat tahun 97, dia kata perkataan tasawuf ini tidak ada dalam Al-Quran sekalipun. Cuma ada perkataan as-sawf itu saja dalam Al-Quran, dia ada sebut surah dia. Oleh kerana perkataan yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, saya mencadangkan, moga-moga dipersetujui oleh ahli panel, kita tak boleh pakai perkataan tasawuf ini kita tukar kepada pembentukan rohani atau pembentukan jiwa. Sekian, wallahualam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sekejap ya. Silakan. Saya Muhammad Nasir bin Muhammad Taf daripada UIA. Ini mungkin hanya beberapa pandangan dan saya harap perbincangan ini biar secara ilmiah seperti dinyatakan oleh ahli panel tadi, tidak mengikut emosi. Dan kalau kita lihat sebenarnya tasawuf, kalau kita mengambil kira dia sebagai salah satu daripada ilmu-ilmu Islam, pasti kita akan setuju bahawa tasawuf itu pun sendiri bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah sendiri yang diakui oleh a'imah dan juga para muhakkikin di kalangan sufiah yang menulis kitab-kitab dia di Risalah Syariah, seperti Imam Ghazali sendiri mengatakan bahawa
tasawuf sendiri bersumber daripada Alkitab dan Sunnah. Dan pastinya bila dia sebagai satu bidang ilmu, dia terikat dengan metodologi. Pastinya kita tidak boleh pastinya di sana ada metodologi tertentu. Antara yang boleh kita kaitkan di sini adalah tentang persoalan syekh ataupun syekh mursyid. Dalam kitab Muqaddimah, Ibn Khaldun sendiri ada menyebutkan dalam bab ilmu tasawuf, dia mengatakan bahawa bagi seorang insan itu ada dua jenis mudrikat ataupun keupayaan. Iaitulah mudrikatul lil ma'arif, iaitu keupayaan untuk memperoleh pengetahuan, dan mudrikatul lil ahwal, keupayaan untuk mempunyai rasa ataupun ahwal, seperti rasa takut, cinta, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah perlunya peranan syekh mursyid. Telah diuraikan oleh Ibn Khaldun di dalam kitab Syifa Usaili Tahzibil Masail, ketika terjadi perdebatan di antara satu kelompok dan kelompok lain, yang satu kelompok mempertikaikan tentang syekh mursyid dan satu kelompok lagi mempertahankan perlunya ada syekh mursyid. Dan akhirnya kesimpulan yang dibuat oleh Ibn Khaldun dalam kitab Syifa Usaili Tahzibil Masail ini perlu pada syekh mursyid lantaran daripada manusia itu ada keupayaan rasa. Siapakah yang akan menentukan yang rasa takut pada Allah Ta'ala itu benar rasa yang takut? Siapakah yang akan menentukan mimpi-mimpi yang datang kepada seorang yang salik dalam istilah tasawuf ini? Mimpi yang betul kalau bukan seorang syekh yang betul-betul telah mendapat latihan di dalam tradisi tasawuf yang sahih. Saya ingin nyatakan sini tradisi tasawuf yang sahih, bagaimana dinyatakan di dalam kitab-kitab Mu'tabar ahli sufi. Dan untuk mengatakan bahawa golongan sufiah hanya mengaulakan ataupun mengutamakan Sayyidina Ali, saya rasa itu adalah satu keterlaluan. Seperti yang dinyatakan di dalam kitab Hilyatul Awliya oleh Abu Naim Al-Isbahani, dia menceritakan di situ bagaimana semua sahabat kalangan ahli sufi, ya, kalangan para sufiah yang hakikin Mu'tabar mengatakan bahawa mereka ini adalah wali-wali. Kedudukan mereka tinggi, walau macam mana tinggi sekalipun, seorang wali di kalangan umat Muhammad tak boleh mencapai kedudukan suhbah Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW yang seperti dipulih oleh sahabat. Hatta Muawiyah sendiri pun, kalau dikatakan Muawiyah itu telah melakukan beberapa penyelewengan dalam sejarah, tetapi darjat seorang wali di kalangan umat Muhammad tidak boleh mencapai darjat Muawiyah, ketinggian sebagai sahabat Rasulullah SAW ini. Saya rasa Mu'tabar di kalangan para sufi. Kemudian tentang masalah muhadis, saya rasa elok juga kalau sekiranya pembentang dapat menceritakan ada di kalangan muhadis yang mereka sendiri sufi hakikin seperti Syah Waliullah Dahlawi. Saya rasa dia ni adalah musnidul hind, yang mana sanad-sanad hadis kitab Kutub Sittah Mustadrak dan juga Muwatta melalui dia, dan dia berguru pada Syekh Muhammad Abu Tahir bin Ibrahim Al-Qurdi Al-Madani, yang merupakan seorang syekh sufi tarekat Syatariah dan juga guru kepada seorang pembaharu Islam di Sumatera, iaitu Abdul Rauf Al-Fansuri. Itu salah satu. Dan kemudian kenapa kita tidak menceritakan tentang Zakaria Dahlawi yang mengarang kitab Syariah wa Tariqah, yang menceritakan di situ tentang hadis-hadis sahih dan berbagai-bagai hadis yang mengenai perjalanan tasawuf. Jadi dapatlah kitab di Syariah wa Tariqah. Dan juga di sini saya ingin nyatakan bahawa tasawuf yang muhakiki, tasawuf yang benar, tasawuf yang saya sering kali tersepit di antara golongan yang menentang dengan golongan yang tersesat jauh, sepertilah golongan Batiniyah ataupun Ahlul Ta'lim, Al-Mazhabul Ta'lim. Ini saya rasa telah dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab dia Mungkis Minal Dhalal. Dinyatakan di situ bahawa memang terdapat di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh Ikhwan Safa di kalangan orang-orang mazhab Ismailiyah, Syiah Batiniyah ini, yang menyelitkan kata-kata ahli tasawuf, ahli sufi. Tapi bukanlah bermakna bahawa ajaran tasawuf itu sesat. Dan saya rasa kecenderungan untuk mengaitkan tasawuf dengan Syiah ini berlaku di kalangan Syiah sendiri. Di kalangan ahli tasawuf muhakiki, mereka menolak Syiah. Mereka menolak Syiah. Seperti di kalangan Orientalis sendiri, dia cuba mengaitkan tasawuf dengan Syiah, seperti Henry Corbin, seperti Syed Hussein Nasr nak mengaitkan Syiah. Mereka cuba nak menyembunyikan Syiah itu sendiri. Okey, terima kasih saudara. Dan kemudian betul. Okey. Saya nak menjelaskan beberapa perkara yang saya rasa Ustaz Yusof tidak menjelaskan di dalam kitab ini. Saya dalam kertas kerja ini. Berkenaan dengan kata-kata Syekh Abu Yazid Al-Bistami yang mengatakan bahawa wali-wali sibuk di tengah lautan sedangkan para Nabi berehat di pantai.
saya ingin tanya secara logik, adakah kita akan terus berada di tengah lautan ataupun kita akan kembali ke pantai? Jadi di sini ingin disebutkan di dalam kitab dalam kitab Ibnu Ajibah yang disebutkan di Futuhat Ilahiyah fi Mabahis Al-Asliyah. Saya rasa Ustaz Asri Yusof tidak menjelaskan di sini huraian muhakkikin yang disebut oleh Ibnu Ajibah dalam kitab tersebut. Huraian yang disebutkan di sini ialah apa yang dimaksudkan oleh Abu Yazid Bustami itu ialah orang-orang wali-wali ini sibuk bermujahadah dengan sedangkan para Nabi sudah sampai ke alam hikmah dan boleh memimpin. Itulah huraian sebenar yang diterima secara muktabar di kalangan ahli-ahli sufi dan tarekat-tarekat di Malaysia. Kemudian tentang konsep tasyab, ilham dan mimpi, saya minta maaf sikit tentang tasyab, ilham. Saya rasa pendapat Yusuf Qaradawi ni yang dipegang oleh ahli sufi, bahawa kita tak perlu berpegang pada tasyab, ilham dan mimpi. Bukan satu yang penting. Innal waridatil ilahiyah tak tiba atas. Ni wari-wari ilahi ni datang secara tiba-tiba dan terpulang pada kita untuk berikut. Sekian. Terima kasih, dan nampaknya oleh kerana soalan ini agak memerlukan pandangan itu, kita stop dulu soalan, minta ahli panel jawab dulu, boleh? Anda mencadangkanlah macam ni. Walaupun kita sudah ada soalan, tapi kita kena dengar majlis ni elok. Kalau benda tu dah dijawab, kita tak berulang. Kita telah kata bahawasanya kalau mereka tak maksudkan, mereka tidak termasuk dalam apa yang kita katakan. Very simple, begitu jelas. Melainkan kalau kita tak curi, pulih lalu, jangan lari. Yang melompat ni pasal apa? Ada barang sikit tu balik ambil. Kalau kita lompat ni seolah-olah ada benda juga yang kita buat tu. Kalau tak curi pun tu buka pintu. Jangan balik. Sekarang ni kita cakap berhubung dengan masalah ni, berhubung dengan sumber. Apa yang saya sebut dan Ustaz Asri Yusof sebut tadi, bukan kita yang kata. You tak tengok, ini bermula daripada Al-Imam Al-Qurtubi, bukan Ibnu Arabi, Ibnul Arabi, yang Abu Bakar Al-Qadi, Abu Bakar Ibn Arabi. Bukan dia yang kata. Mereka telah melihat masalah ni berhubung dengan ini. Buku Tarikat Naqsyabandi ni ditulis oleh orang Naqsyabandi sendiri, yang menyatakan makam mereka seperti dengan Musa dan Khidir, tak memerlukan ni. Nak tafsir apa lagi? Cuma kita tahu, lepas kita dengar ni, tahu ini maksud apa? Kalau bercanggah dengan syariat pun ditafsir benda yang lain. Apa maksud? Kalau saya buat buku, saya kata saya rasa macam dia orang kata, okey, tapi dia benar-benar kata. Dia benar-benar kata. Dengan itu, kemudian ada orang menafikan bahawasanya saya tak kata. You tak kata, tapi dia kata. Saya bukan bercakap tentang you, saya bercakap tentang dia yang kata. Buku dia, buku Panduan Naqsyabandiyah, dia yang sebut, dia kata. Oh, ada Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dia kata, itu bukan masalah. Syekh Ad-Dahlawi, Waliullah Dahlawi, Ustaz Asri Yusof mengaji di India. Saya ingat sanad hadis dia sampai kat Dahlawi. Saya pergi ambil sanad hadis di India pun sampai kat Dahlawi juga. Tapi saya tak pernah kata semua Sunan Sitah zaman lah kat Dahlawi. Tak. Itu untuk sanad India ya, kat Dahlawi. Sanad kita pun sampai kat Dahlawi, dan kemudian daripada Dahlawi naik kadar dan sampai kepada Nabi. Tapi kita tak sampai maqam lagi lah. Bukan berarti semua. Kita tak tahu. Kalau ada Dahlawi memberikan pandangan yang pelik, kita kata macam Imam Malik kata, semua orang diterima dan ditolak kecuali Nabi. Tapi kita tidak dapati Ad-Dahlawi menyebut seperti mana yang mana ni disebut dalam buku-buku ni yang mereka kata. Kemudian timbul masalah tadi Nur Muhammad silap. Semua tarikat yang ada Nur Muhammad sesat. Ya, kerana Nur Muhammad ni adalah salah satu daripada ajaran sesat. Percaya bahawasanya dunia ini bermula sebelum diciptakan dunia, diciptakan Muhammad. Cahaya Muhammad, dia kata, Allah Ta'ala katakan, aku ciptakan alam ini kerana mu wahai Muhammad. Ini bercanggah.
wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan semua kebanyakan tarekat ada Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Kalau dia maksudkan Nur Muhammad dengan maksud cahaya hidayah Muhammad, kita terima. Tapi kalau dia maksudkan dengan cahaya Nur Muhammad seperti yang diiktikad oleh ajaran yang sesat, cahaya yang diciptakan sebelum diciptakan alam ini, kerana cahaya itu Tuhan menciptakan alam, ini sesat. Tuhan menciptakan alam untuk kita mengabdikan diri kepadanya. Ini adalah pengaruh Parsi, Majusi yang mempercayai segala-galanya bermula daripada cahaya. Nur Muhammad. Kemudian tarekat dengan silat. Tarekat dengan silat, sebahagian saya ingat tarekat dengan silat ni di tanah Melayu je. Pasal tarekat Ahmadiyah umpamanya dia ada selepas ambil, dia ada sebut sebahagian tarekat Ahmadiyah, bukan semua. Habis belajar ambil tarekat, dia kena belajar seni silat Imam Mahdi. Imam Mahdi pun mari bersilat juga pada zaman moden ni. Kita duk ingat nak lawan Yahudi dengan perang dengan senjata canggih pun nak bersilat. Seni silat Imam Mahdi, dan lepas tu datang silat Sunda, silat Sumpamanya. Ini semua cabangan daripada ni. Cabangan daripada. Kita fikirlah munasabah, benar tak? Dan bila kita tanya dia, daripada mana ambil silat ni? Dia pun sebut, silat ni daripada guru kami ambil pada guru. Akhirnya silat ni sampai kepada Sayyidina Ali, itu pun Abu Bakar. Abu Bakar dan Sayyidina Ali pun untuk guru silat juga. Padahal silat ni tanah Melayu je. Besok kalau tarikat ni pergi ke negeri Cina, kita tanya, daripada mana kungfu ni ambil? Kungfu ni pun sampai daripada Abu Bakar juga. Dia juga guru kungfu. Tuan-tuan, nak main dakwah memang siapa pun boleh dakwah. Macam itulah dia orang buat dakwah. Ini ada sanad ni ke sini, sanad ni sampai ke sini, sanad ni ke sampai sini. Itu satu dakwaan. Kita nak bukti pada dakwaan apa? Membuktikan rawi.